Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah sekali lagi pagi ini kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah pagi ini kita menyambung lagi perbicaraan kita beberapa bulan yang lepas, beberapa tahun yang lepas, membicarakan tentang apa yang dikatakan alam barzakh. Setelah mana kita berpisah, ruh berpisah dari jasad, kita akan dibawa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditentukan oleh Allah taala apakah kita berada di maqam illiyin ataupun berada di sijjin. Setelah itu kita akan dikembalikan ke satu tempat yang namanya alam kubur ataupun disebut sebagai alam barzakh, sebelum kita menuju ke penghujung hari, iaitu hari kiamat, yang disebut oleh Nabi SAW, innal qabra awwalu manzili min manazilil akhirah fa inna ja' minhu fama ba'da aysara minhu wa illam yanjah minhu fama ba'dahu ashadda minhu. Qala wa qala Rasulullah ma ra'aitu manzuran qattu illa al-qabr afda'u minhu. Kata Nabi SAW, kuburan adalah persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Bila kita dah hati, kita dibawa ke satu tempat namanya alam kubur ataupun alam barzakh. Tempat pertama persinggahan sebelum di hari pengakhiran kita bertemu Allah, yang disebut yaumul qiyamah, yang akan dibangkit, dihimpunkan di yaumul masyar, di hari di padang masyar nanti. Bangkitlah kita, itu penghujung tempat kita nak sebelum bertemu Allah. Kata Nabi SAW, persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Bila seseorang, kata Nabi, selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah dari dia.
Kalau persinggahan pertama ni okeylah dia selepas itu. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Bila tak selamat dekat situ, dah ada petanda awal, iaitu kita tidak akan selamat di penghujung dia. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak melihat satu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Kita tengok kubur tak ada rasa apa, tuan-tuan kan. Tengok kubur habis-habis takut hantu. Tu lah. Ni kubur ni Syekh dengan main kan. Kerah ni. Kelang kabut kan, nak tengok kubur takut. Kan? Bukan takut apa, takut kok dia bangun, takut ni kubur jangan kan. Belum ada dia orang berani pergi kubur pukul 1 pagi seorang kan. Mana tuan pergi kubur pukul 1 pagi ni, kubur dah lah dengan gelap dia, jauh pula dari tempat orang. Dia kata jauh je kubur jangan main. Dah ada orang yang jumpa dah. Memang ramai yang jumpa kubur, siapa tak jumpa kubur kan. Dia kata bukan jumpa kubur tu, jumpa orang kat kubur dan duduk atas batu nisan kan. Tuan-tuan tak pernah jumpa lah sebab tuan-tuan tak pernah pergi time tu kan. Jadi alam kubur ini merupakan tempat persinggahan pertama yang akan dilalui setiap manusia. Dia mati dalam laut ke, dia mati kat mana ke, dia tetap singgah, namanya alam barzakh. Dia tak ada mati kat laut dia terus pergi ke akhirat. Tak, belum. Dia singgah dulu tempat ni. Setiap manusia dia mesti lalui tempat ni. Mati telan kat boya, mana kubur dia? Ada kubur dia. Siapa kata tak ada kubur? Dia ada kubur. Berarti kalau dia tak ada kubur, tak payahlah nak sedekah Fatihah apa semua. Kakak kubur boleh sedekah Fatihah. Tak. Setiap manusia yang telah meninggal dunia ini, dia mesti lalui. Keadaan pertama di alam kubur itu ditentukan dari amal perbuatan dia yang dilakukan semasa hidup dia. Bukan kita tengok kadang-kadang kita ni jahat juga tuan-tuan kan. Biar hantar jenazah ke kubur, tengok kubur tu penuh dengan air, kita dah mula dah awal-awal kita dah kena berat ni kan. Ataupun ada ular yang menunggu, ataupun ada kita tengok kubur tu macam dia tak muat masuk kan. Dulu lain tuan-tuan, dulu orang gali kubur siap ukur tuan-tuan. Penggali kubur datang rumah, siapa meninggal? Si Fulan. Dia datang bawa tali tuan-tuan tu. Ukur tengok sebab nak gali kubur ni kan, tengok banyak dia penggali kan. Gali kita bawa jenazah, tengok tak muat, macam mana kau gali? Tapi ambil ukur, tapi gali pun sempit juga. Gali dia gali lagi tak cukup lagi seinci, gali lagi seinci, gali lagi, turun balik jenazah, tak muat juga, tak muat. Dia kata dah mula dah kan. Dah mula nak buruk sangka tu. Itulah hidup atas dunia lagi, ambil tanah orang ni. Dia ada je tuan-tuan kan. Ambil tanah orang lah, kedekut air lah kan. Semua ada. Tak payahlah kita nak takwil tu semua. Tu bahagian masing-masing tuan-tuan. Sekarang orang gali kubur tak payah ukur tuan-tuan. Tak payah ukur. Sebab kita ikut kebanyakan manusia. Saya hantar jenazah ke kubur, telefon je orang kubur. Ni, Syekh, gali kubur satu. Siapa meninggal Ustaz? Ada meninggal ni. Okey, baik Ustaz. Dia gali. Tak ada datang ukur. Dia tak tanya, berapa meter ni? Berapa panjang? Tak ada. Berapa tinggi? Tak ada. Besar mana jenazah? Tak ada tuan-tuan. Dia tak tanya. Pukul 2 pagi, orang telefon, Ustaz boleh tak urus jenazah? InsyaAllah boleh. Bila nak urus ni? Kalau boleh malam ni lah Ustaz. Pukul 2 pagi ni. Okeylah, 2 pagi nak tanam mana? Kadang matinya di Kuala Lumpur, tanamnya di Johor. Kan? Sebab malaikat tak sama. Sebab Johornya malaikat mungkin dia dah biasa dengan orang Johor, dia lembut dah sikit kot. Situ nak bawa balik Johor. Ada tanam kat Kelantan, pukul 1 pagi ke 2 pagi ke dia nak hantar juga. Kena hantarlah. Macam mana kan? Hantarlah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan,
Tak samalah bagi dia, padahal sama je, soalan sama, malaikat pun sama. Tak ada malaikat lain-lain punya. Memang itulah malaikat dia pun. Kau tanamlah kat mana, bumi mana pun. Tapi ada alasan tertentulah yang dibagi ke orang. Kan? Bila dah gali kubur, dia tak payah ukur. Kadang-kadang dia ukur diri dia je. Dia baring kat situ. Tengok, okey tak? Okey ni. Kadang bawa jenazah, sikit lagi tak cukup. Okey, dia adjust. Dia ni lah balik semula kan, dia alter balik semula. Alter lah bilik tu. Kita yang hantar jenazah ni, kita tunggulah. Tunggu saat-saat dah. Sebab tak muat ni, dada dia tak muat. Okey, buat dada. Kan? Ini sekarang lah. Dulu orang ukur, sekarang orang tak payah ukur. Dulu jenazah nak gunting kain kapan, orang ukur kan. Lebih sikit, kurang sikit, besar ke kecil. Kena yang tak cukup sebab bidang kita bidang 60. Orang ni lebih pada bidang 60. Kena kembar kain. Kan? Semua nak ada cara lah. Jadi kita yang urus jenazah ni kadang-kadang ya macam-macam lah tuan-tuan. Kan? Jadi sebelum masuk kubur ni tuan-tuan, kubur ini tempat pertama lah nak masuk ni. Nak masuk rumah baru. Rumah yang lama kita tinggalkan, nak masuk rumah baru tuan-tuan. Kemudian setelah itu nak dimasukkan kubur. Kubur ni tuan-tuan ialah dinding antara pemisah kita antara alam dunia dengan alam akhirat. Ni yang kata kubur ni. Kan? Kubur ni ialah dinding pemisah antara kehidupan dunia dengan akhirat. Bukan mati-mati terus tak. Mati sementara. Buat sementara waktu dia mati untuk nak dipindahkan. Nak pindah hidup-hidup macam ni tak boleh. Kan? Peliklah bunyi dia. Mati kasat. Bius lah dulu. Istilah kalau doktor dia bius dulu. Dia bagi tak sedar dulu. Masuklah kita ke alam kubur ni tuan-tuan. Tempat inilah yang akan menjadi rumah sementara manusia yang telah meninggal sebelum dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Tapi rumah ni tuan-tuan dah tak boleh modified dah. Dah tak boleh buat renovation, dah habis. Dah tak boleh dah tuan-tuan. Dah duduk dah tak boleh buat renovation. Kita ni tuan-tuan atas dunia, beza dia duduk, rumah baru beli. Beli kat Pura Kencana ni rumah. Nak kena besarkan sikitlah bilik ni, kecil sangat. Silakan. Sebab walaupun dah duduk, masuk alam kubur, dia tak ada istilah renovation lagi, dah habis. Yang nak tolong renovation sikit-sikit tu orang atas. Itu pun kok dia tahu kita macam mana, dia ingat kat kita, dia kata sian, mungkin bilik dia sempit kot, gelap ni. Hantarlah lampu lilin ke yang patut kan. Tu yang dia Al-Fatihah, hantar Fatihah, terang sikit lah kan. Sekejap-sekejap. Tapi ada sebahagian ulama kata tak sampai itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Jadi tuan-tuan, dia menjadi tempat sementara lah sebelum kita dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Kau duduk sini sengsara ataupun bahagia, kau terima je lah. Kau tak boleh buat apa. Menyesal pun dah tak guna dah. Dalam Al-Quran disebutkan sewaktu dia balik itu, dia nak kembali balik semula. Dia tengok bilik macam tu, dia kata ni tak boleh jadi dah. Ya Allah, balikkan aku semula ke muka bumi. Sebab tengok rumah, tengok bilik macam tu punya bilik, dengan gelap, dengan panas, dia kata tak boleh ini. Ya Allah, boleh tak balikkan aku balik? Tak boleh. Gelap lah ya Allah, sunyi kan? Kita nak merayu balik, tapi Allah Ta'ala kata dah. Tak boleh balik, dah habis tempoh. Ini rumah baru kau. Selesa tak selesa kau duduk je lah. Sampai bila nak duduk ni? Sampai satu tempoh yang aku bagi tahu. Apa tempoh tu? Aku perintahkan, hei malaikat, tiupkan sangkakala ni. Maka ditiupkan sangkakala, hancur semua. Hei malaikat, tiupkan sangkakala yang kedua.
untuk membangunkan hamba-hambaku yang telah kembali lama padaku. Tiuplah tuan-tuan. Sampai itu, bayangkan tuan-tuan, yang meninggal sekian lama, tak dikejut-kejut, tak dibangkit-bangkitkan lagi. Kawan tu tunggu je, bila lah nak tempoh hari ni. Macam kita lah kan, bila nak kiamat, bila nak kiamat. Kan? Dia pun tunggu kat tu, bila nak kiamat ni. Dah tak tahan dah, sakit dah ni. Oi. Bilik macam ni, rumah macam ni. Oh ya, sengsara duduk dalam ni. Yang bahagia kata, tenang, duduk situ bahagia. Seronok duduk, bahagia dia. Jadi gambaran ini terkait alam kubur yang telah banyak disebut dalam Al-Quran, di mana Al-Quran menyebutkan keadaan malam pertama di alam kubur. Maka manusia ini pada malam pertamanya dia ada beberapa tahap. Tahap pertama, malam pertama manusia ni didatangi malaikat bernama Ruman. Ruman ni apa? Dia ditugaskan masuk dalam kubur ni, bertugas untuk mengumpul seluruh catatan amalan yang dilakukan manusia semasa hidup. Tuhan kata, malaikat, pergi pungut dia punya buku catatan, rekod dia hidup dulu. Ambil. Pergi tengok, tengok catatan rekod dia tu. Okey ke tak okey? Nak tengok lah. Kalau okey, ya okey lah. Kalau tak okey, ya tanggunglah. Kemudian tahap yang kedua, malaikat Munkar Nakir akan datang. Tanya amalan manusia berdasarkan buku catatan yang diberikan oleh malaikat Rahman. Dah pungut habis semua catatan amal, tugas engkau, pergi tanya. Malaikat Rahman serahkan tugas. Tugas malaikat Rahman ni ambil catatannya, ambil rekod sewaktu hidup atas dunia, ambil semua rekod, siap kan, dia ambil dekat malaikat pencatat amal, sini rekod tu. Dia pun dah pungut semua. Okey. Malaikat Munkar Nakir. Munkar Nakir pun semak lah kan. Semak catatan. Dia ni banyak serabut pada elok ni kan. Dia ni nampak macam okey ya. Tengoklah catatan amal. Jadi kedua malaikat itu akan berdiri di sebelah kanan dan kiri manusia untuk mengajukan berbagai-bagai pertanyaan. Ini tahap yang kedua lah. Kalau dapat jawab dengan baik, Munkar Nakir akan menceritakan mengenai alam syurga penuh kerahmatan ini. Tengok catatan amal baik, tanya dapat jawab. Malaikat kata, tak lama lagi kau rehat sini dulu, nanti kau akan dihantar ke syurga yang indah. Malaikat Munkar Nakir cerita, apa itu syurga? Nanti kau akan bawa ke sana lah. Buat sementara ni kau duduk sini dulu dengan tenang, kau rehat, kau tidur dulu. Tak ada siapa kacau kau tidur lah. Kan? Tetapi jika pertanyaan tu tak dapat dijawab dengan baik, manusia akan mendapat seksa kubur. Diseksa dulu. Tak payah ceritalah bab syurga, tak payah cerita bab neraka. Pertama seksa kau dulu sampailah hari yang ditentukan itu. Ini dua tahap yang kedua. Setiap pertanyaan pada malam pertama di alam kubur akan menjadi penentu nasib manusia di alam akhirat kelak. Setiap pertanyaan dapat jawab tak dapat jawab, penentu. Yang saya bacakan hadis tadi, innal qabra awwalu manzili minal manzil akhirah, innal qabra awwalu manzili min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Andai kata kamu berjaya duduk di alam kubur ini dengan selamat, kamu akan menjadi mudah selepasnya itu. Bahagia akan menanti kamu. Tapi nak melepaskan itu bukan satu perkara yang senang. Kemudian bila dah tanya dapat jawab, cerita tentang syurga, kau akan masuk ke tempat ini.
Kau akan duduk tempat ini. Maka dia pun duduklah tidur, lena dia, sampai dikejutkan dengan tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian mana yang tak dapat jawab, tak boleh tidurlah, sengsara hidup. Sengsara hidup, tuan. Kena azab terus menerus. Apalah masalah sebelah ni kan. Kadang-kadang dia tanam pula sebelah orang yang baik-baik kan. Aduh, tak boleh tidur orang yang baik-baik ni sebab tu. Bombang, apa lagi lah tu. Macam kita berjiran lah kan. Sebelah rumah jiran teruk. Kejap bising tu, kejap entak itu. Apa lagi lah dia ni. Aduh, Syed. Apa lagi yang tak siap rumah dia ni ke? Paning betul aku. Tengah malam duk ketuk itu. Pagi-pagi buta duk terjerit sana sini. Serabut dapat jiran macam ni. Dia ni apa masalah tak tahulah dia ni. Tuan-tuan kan. Dapat jiran yang baik, tenang kan. Senyap, bahagia. Samalah kita kat kubur tu, tuan-tuan. Kawan tanam yang sebelah ni jenis yang baik, kita tenang, aman, damai, kita tak ada masalah apa. Dapat tanam yang serabut, apa lagi ni, terjerit sana terjerit sini kan. Aku nak tidur pun tak senang. Aduh, dia ni kan. Ni tuan-tuan, alam kubur. Jadi alam kubur ini ulama kata dia ada 5 golongan berdasarkan amal perbuatan. Dia macam hidup atas dunia ni, tuan-tuan. Rumah orang atas dunia ni ada yang kaya, ada yang miskin. Ada rumah orang kaya tapi tak beriman. Ada orang miskin atas dunia ni, rumah nampak tapi selesa. Bila masuk rumah dia, Masya Allah, tenang. Nampak rumah buruk kan, tapi masuk tenang rumah dia. Ada rumah orang kaya hebat besar, masuk kita pun serabut tengok dia tu, rumah dia ni. Rumah besar dah. Apa rumah? Menakutkan rumah dia ni kan. Ini kok tinggal seorang-seorang, mau lari ni kan. Orang rumah besar takut, tuan-tuan. Rumah cantik, besar. 2-3 tingkat rumah. Kita duduk seorang. Macam rumah ni seram sejuk. Apa tuan? Ini kau suruh duduk seorang, mampus tak duduk ni kan. Macam-macam bunyi. Tu bunyi, ini bunyi kan. Bagi masing-masing. Dalam kubur pun sama, tuan-tuan. Dalam kubur pun sama kan. Atas dunia ni kita tengok, Allah, buruknya rumah kan. Masuk rumah dia, tenang. Tuan-tuan ingat tak, orang dulu buat masjid kan. Kita masuk masjid, orang dulu rasa tenang kan. Masjid lama kan, tapi duduk tenang. Masjid ni kan tenang tu duduk. Masjid baru, jap-jap pandang belakang, tak ada orang. Tambahlah masjid baru tu tepi kubur pula lagi. Lagi dah kan. Aduh, dia orang ni bodoh lah buat masjid. Apalah buat masjid kat kubur, buatlah jauh sikit. Ini masjid, belakang tu je kubur. Nak pergi pun seram sejuk. Masjid cantik lah, besar lah kan. Tapi kubur sebelah. Semayang pula seorang-seorang kan. Macam tadilah saya sampai di, ada seorang duduk dalam kan. Tapi ni masjid kat taman okey lagi lah. Kalau masjid kat kubur, tengah-tengah semayang datang pula yang mencoleknya. Tuan-tuan jangan, tuan-tuan, kita tak kena, tak apalah. Masjid dekat kubur kan, jemaah tak ada, seorang-seorang kita kan. Tengah-tengah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Datang tepuk kita. Pak. Mula rasa bahagia lah kan. Ada orang menepuk, seronok lah. Lagi kuat kita baca Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seronok baca pasal dah ada kawan kan. Dah ada jemaah. Tadi takut lah pasal kubur. Tiba-tiba tengok amin, tak ada yang aminkan. Kalau tak ada ni merembang bulu tengkuk, tuan.
Tadi ada orang tepuk aku tapi tak dengar pun amin dia. Dia ni parah ni kan. Rukuk-rukuk tengok-tengok tak ada orang. Tu kaum-kaum nak lagi balik lah tu. Jangan buat melawak lagu tu. Tu sembahyang kalau dekat masjid, kat kubur jangan buat melawak lagu tu. Jangan tiba-tiba tepuk je. Takbir dulu. Allahu Akbar. Baru tepuk. Ini yang datang-datang, pap. Lepas tu pergi tandas seorang. Keluar senyum. Kak Awan tengah semangat. Ada orang tepuk kan. Tengah-tengah dia baca kuat-kuat tak ada ngamin kan. Tu yang tengah rukuk tengok. Tadi ada orang tepuk, tak ada pula tengah rukuk. Tu yang waktu sujud lagi tu. Hilang terus balik semayang tak sudah bang. Kawan pula keluar daripada tandas tu tengok-tengok, masuk tak ada orang. Tadi ada orang. Mana pergi ya? Jangan-jangan yang aku tepuk dia bukan orang ke apa? Dia pun balik ke? Tinggal masjid berlampu lagu tu kan? Ni. Jangan buat pasal tuan. Bayang kat kubur ni. Takut tuan. Kan? Takut. Tapi saya heran tuan-tuan. Ada ke orang yang tidur kat kubur? Seorang dia. Kan? Siapa? Penagih. Berani dia tidur dekat kubur tuan. Penagih ni. Dia tengah haid. Apa dikiranya kubur tu jadi katil. Jadi ada beberapa golongan duduk dalam kubur ni tuan-tuan. Golongan pertama yang disebutkan oleh ulama ialah terdiri daripada manusia dengan keadaan yang paling baik di alam kubur. Siapa dia ni? Para nabi dan rasul, sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi SAW. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad pada Nabi SAW. Masuk jasad pun tak terusik tuan-tuan. Bumi tak usik pun jasad dia. Macam baru-baru ni lah kan, yang meninggal kapal terbang Elmina terhempas tu kan. Satu ustaz penguasa agama daripada Raub tu. Dulu dia ngajar lah di Kajang tuan. Orang yang hebat, orang yang baik-baik. Hafal Quran tuan-tuan. Meletup kapal terbang, dia tak hancur. Tuan-tuan, Allah pelihara orang yang hafal Quran. Jasad tak kena apa, baju je tuan-tuan. Jasad elok, semua elok. Jadi tuan-tuan, orang ini, Nabi ni tadi bila dia masuk je dalam kubur, jasad dia elok tuan-tuan. Tak diusik oleh tanah ni tuan-tuan. Ni golongan yang pertama, Nabi SAW. Masuk-masuk berehat dah. Tempat rehat, dah penat buat kerja atas dunia ni dulu. Dah bersusah payah atas dunia ni buat kerja dulu. Macam-macam dihina, dicerca. Dia Nabi. Tapi dicerca, dihina dia. Macam-macam dia dengan ujiannya. Pasal itu Nabi pernah sebut dekat anaknya, selepas ini aku akan berehat buat selama-lamanya. Rehat tuan-tuan. Dah penat buat atas dunia ni dulu. Ragam hidup atas dunia penat. Mudah-mudahan kita juga termasuk golongan ini tuan-tuan. Penat dah atas dunia ni, bangkit malam, zikir, baca Quran, buat amal kebaikan. Mudah-mudahan bila kita dibalikkan ke alam kubur ini, kita duduk selesa tuan-tuan. Tak penat dah. Atas dunia ni rasa penat sangat, nak buat itu, nak buat ini, macam-macam nak kena buat dah. Subuh bangkit pagi nak kena pergi sembahyang subuh lah, sejuk-sejuk ni. Malam nak bangkit, tengah malam nak bangkit, subuh nak pergi masjid, nak baca Quran lah, nak sembahyang sunat, nak baca, nak buat, macam-macam atas dunia ni. Tak ada masa rehat tuan-tuan. Semua kebaikan dia lakukan atas dunia ni. Penat sangat atas dunia ni. Tuhan kita penat dah dulu. Nanti balik besok, aku bagi tempat yang kau boleh berehat buat selama-lamanya. Aku dah tak ada suruh apa dah, kau rehatlah. Inilah Nabi. Buat dakwah ini, usaha ini, ajar ini, orang caci, maki, buat macam-macam. Sampaikan seksanya engkau ya Rasulullah. Penatnya engkau ya Rasulullah. Kata Nabi dah, lepas ni aku selamat, lepas ni aku rehatlah.
Maka inilah tempat pertama. Bumi pun tak kacau dia, tuan-tuan. Bumi pun tak usik dia. Kemudian golongan yang kedua terdiri daripada para syuhada, iaitu orang yang wafat, yang mati dalam keadaan jihad di jalan Allah. Dan syuhada, para syahid ni tuan-tuan, yang mati di jalan Allah, direhatkan dia. Lepas mengaji, tengah-tengah mengaji, meninggal, tuan-tuan. Macam ada satu ustaz baru ni kan, di Shah Alam, tengah kuliah subuh, jatuh, meninggal. Allahu Akbar. Ini semua mati yang baik-baik, yang dicemburukan. Tengah-tengah buat ibadat, habis ibadat, meninggal. Allah letakkan dia satu tempat, satu golongan yang mati dalam keadaan jihad, yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mati perang dia, tuan-tuan. Bukan mati perang, mati menuntut ilmu. Ini mati orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nak azan, tengah-tengah azan meninggal. Tengah-tengah baca khutbah meninggal, tuan-tuan. Tengah-tengah sembahyang sunat, tengah sujud meninggal dia. Allahu Akbar. Ini ditempatkan di dalam kubur itu, mendapat nikmat kubur serta diselamatkan dari fitnah dan azab kubur. Tapi kita kadang nak mati macam tu, tapi kita tak nak duduk macam tu kan. Nak mati macam tu tapi duduk nak buat maksiat lagi, macam mana, tuan-tuan? Nak mati tempat yang baik-baik, nak mati dalam keadaan yang baik, tapi kita buat kerja pun tak baik, tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu cakap mudah-mudahan aku mati yang baik. Duk kelab malam, siang malam, macam mana ni? Tapi itu hak Allah Ta'ala. Mati baik tak baik, tapi kehidupan ini pengakhirannya sama macam kehidupan dia, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, golongan yang kedua ini terdiri daripada syuhada, orang yang mati syahid, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hidup ini kita sentiasa buat baik, lakukan amal kebaikan. Mudah-mudahan waktu Allah Ta'ala ambil itu, kita tengah melakukan kebaikan. Alah, buatlah jahat dulu, boleh taubat, apa dia kisah sangat kan? Kalau sempat taubat, kalau tak sempat taubat, macam mana, tuan-tuan? Yang kedua, golongan yang ketiga, kata ulama lagi, terdiri dari orang-orang yang mendapat nikmat kubur setelah melalui fitnah kubur. Mereka akan mendapat berbagai kenikmatan syurga, ditemani oleh amalan-amalan solehnya selama hidup di dunia ni, tuan-tuan. Orang-orang yang mendapat nikmat kubur setelah melalui fitnah kubur, dah masuk kubur, soal, selamat dia, tuan-tuan. Kenapa dia selamat? Kerana dulunya ni, tuan-tuan, dia adalah orang-orang yang melakukan amal soleh. Maknanya dia dah siap-siap renovate rumah dia dulu, tuan-tuan. Sebelum masuk bilik tu dah renovate dulu, tuan-tuan. Ada orang masuk bilik rumah, dia tak renovate, tuan-tuan. Macam mana dia beli, macam itulah dia masuk. Tengok masuk-masuk, tengok bilik sempit, dapur sempit. Aduh, nak tunggu pula dia modal lah dulu nak renovate. Ni. Ada orang belum masuk lagi, tuan-tuan. Pergi tengok rumah. Nantilah dulu nak buat renovation dulu, nak tarik biliknya dulu, nak tarik dapur ni dulu kan. Nak pasang kitchen cabinet dah dulu. Dia nak siapkan bilik dia dulu, tuan-tuan. Rumah ni dulu elok-elok, baru dia masuk. Kubur ni macam itulah. Sebab dia kata, aku kalau dah masuk, memang masuk macam tu lah. Tak adalah aku nak ubah suai dah. Kan? Dah leceh lah nak ubah suai, nak buka balik, nak ketuk balik. Leceh dia kata, nanti berdebu sana, berdebu sini. Biarlah macam tu je lah. Ni golongan yang ketiga ni, belum masuk lagi, tengok rumah. Tak boleh lah. Ini kena pasang aircon ni, dia kata kat bilik ni panas ni, tak boleh kena pasang aircon. Dapur ni sempit, kita kena tarik sikit, besarkan sikit ni. Ini pun kena pasang kitchen cabinet ni. Dah puas habis duit beribu buat renovation, masuk rumah dengan selesa. Baru seronok masuk kan.
Masuk sejuk rumah, aircon ada, dapur luas, bilik air luas, semua luas. Oh, so tak ada usik apa-apa dah. Tapi duit habislah dulu. Duit habislah buat renovation itu. Habislah 30-40 ribu buat renovate. Golongan ketiga ini tuan-tuan, puas dah beramal soleh, buat amalan-amalan baik. Orang seronok berhibur, dia tak ada tuan-tuan buat amal soleh. Masuk dia tuan-tuan, Allah, rumah dia cantik kan. Atas dunia dulu nak besarkan kubur, nak lapangkan kubur, nak terangkan kubur, nak sejukkan kubur. Sebab dia teringat besok aku nak balik bilik aku ni macam mana ni. Buatlah siap-siap nak beli aircon lah, tengok aircon macam mana sesuai. Sebab itu adanya sedekah, adanya infak, adanya amalan-amalan soleh, adanya amalan baca Quran, adanya amalan bangkit malam. Apa tujuan ini? Tidak lain dan tidak bukan ialah untuk melapangkan kubur, untuk menyejukkan kubur, untuk menenangkan kita semasa di kubur. Kau punya bilik lapang kan? Sebab atas dunia dulu dah renovate. Aku punya bilik sempit lah. Sebab atas dunia dulu bakhil nak mampus. Ketakut nak mampus kan. Sekupang pun tak nak berinfak. Orang infak pun tanya, nak buat apa infak tu? Tak payahlah. Memanglah infak tu tak ada perlu kat atas dunia ni. Tetapi kat akhirat, kat kubur tu dia guna tuan. Sampai Nabi sebut bagaimana nak melapangkan kubur, bagaimana nak menerangkan kubur, bagaimana nak menyejukkan kubur. Inilah amalan-amalan sedekah, amalan-amalan puasa sunat, amalan-amalan baca Quran, amalan sembahyang sunatnya dengan sedekahnya. Inilah amalan-amalan untuk nak melapangkan kubur. Orang tengok terang je bilik kau, keliling bercahaya je, rumah aku malap, ya kan? Ni tuan-tuan. Sebab aku atas dunia lu dah siap, dia kata aku beli yang aircon ni pun semua ni lampu semua lampu LED, tak ada DIY punya kan. DIY punya pakai 2 hari, lepas tu dah malap, masuk 3 hari langsung padam, masuk 4 hari hebat kan, buang. Ini LED punya lampu, pasang terang benderang. Ini rechargeable punya. Ini bukan pakai bateri DIY, pakai sekejap dah slow apa semua. Tak ada. Ini atas dunia dulu. Yalah, atas dunia dulu infak bukan sepusin dua. Ada orang susah infak, ada surah masjid, tabung surah masjid infak. Ada mana-mana tempat anak yatim infak. Ini ada tabung RM1. Tabung lalu je, senyum je, masuk tak ada. Lepas tu nak harapkan terang, macam mana terangnya? Malap je lah, boleh lah. Pasal bateri DIY yang kau beli 4 biji RM2, mana 4 biji RM2, malap lah. Kawan beli lampu LED punya yang rechargeable, tak pernah malapnya, terang benderang. Ni tuan-tuan, golongan yang ketiga. Kita tak tahulah golongan mana tuan-tuan kan, golongan pertama ke, kedua ke, ketiga ke. Golongan yang keempat terdiri dari orang yang mendapat seksa kubur setelah melalui fitnah kubur. Habis soal jawab, kau hadaplah kubur ni sampai yaumul qiyamah. Kau nak lena tak boleh, apa pun tak boleh. Memang dia ayunnya kau cukup-cukup. Kan? Seksa duduk dalam ni. Dah lah bilik kecil, panas pula tu. Lampu pun tak ada, gelap nak mampus. Tak ada kesian langsung kau ni. Memang tak ada. Sebab atas dunia dulu dah puas hidup seronok. Atas dunia dulu dah seronok sangat. Bersukaria atas dunia ni. Orang tegur pun kau tak peduli. Orang panggil pun kau tak kisah. Orang nasihat pun kau tak nak ikut. Tuan-tuan, kita akan balik. Bukan seorang-seorang balik, ramai. Tuan-tuan, ni kubur bahaya tuan. Bukan seorang-seorang duduk. Kubur masing-masing. Padahal atas dunia dulu kan,
Atas dunia penuh dengan kesombongan. Orang nasihat tak mau. Orang panggil sembahyang, hayya 'alas solah. Dia tu memang kerja dia menjerit, dia bagi-bagi buta tu. Dolilah saya layan semua tu kan. Jerit. Semua tak peduli kan. Kan ada kuliah tu. Alah, orang surau masjid memang tu tak jemu-jemu, tak apa dia belajar, aku pun tak tahu. Weh, aku tengok pembosan kan. Banyak sangat dia buat ni, kuliah itu, kuliah ni, tak payahlah. Atas dunia. Kan dah ada kuliah banyak, kurangkan pula kan. Banyak kat kuliah ni, dia kata sebulan 2 kali cukup lah. Apa banyak-banyak ngabis duit ke semua tu. Tak apa tuan-tuan. Atas dunia boleh sebut. Balik belum pergi alam akhirat, baru alam kubur. Baru nak cakap silap apa. Kalau aku, yalah tuan-tuan, memanglah. Menyesal mana ada dulu. Menyesal semua datang kemudian kan. Belum pernah lagi menyesal datang dulu. Belum pernah tuan-tuan. Adakah menyesal dulu? Tak ada. Menyesal ni semua kemudian. Mana pernah orang datang, aku menyesal aku pasal tu aku tak bunuh dia. Belum ada. Dah mati baru dia menyesal. Aku pun silap lah. Kalau aku tak pakai kayu tak mati dia tu. Dia dah mati. Kalau dia hidup tak ada menyesal. Nasib baiklah dia hidup. Sebab aku tak pegang kayu, baik aku menyesal dulu. Mana ada? Belum. Kan? Kita dah masuk baru menyesal. Yang itu disebut dalam Quran Yaumul Has. Apa dia Yaumul Has? Hari penyesalan. Hari itu kemudian datangnya. Bukan hari itu datang dulu. Betul lah medalan orang tua kan. Menyesal dulu pendapatan, dia kata. Menyesal kemudian tak ada guna. Sesal dulu ni pendapatan, betul. Sesal kemudian tak guna. Ada tak medalan orang tua boleh pakai? Ada kadang tak boleh pakai tak tuan-tuan kan? Saya fikir juga ada medalan orang tua ni tak boleh pakai. Ada tak? Melentur buluh biar dari rebungnya. Saya duk fikir rebung boleh lentur kan? Pernah aku tengok, aku tanya cikgu, melentur buluh dari rebung. Buluh boleh lentur? Setahu saya buluh je boleh lentur. Rebung tak ada. Nak lentur apanya panjang niha je. Patah ada, lentur tak ada. Tapi tak tahulah cikgu-cikgu yang tahu ni. Sebab cikgu-cikgu dulu dia ngajar peribahasa kan. Dia selalu sebut ni medalan peribahasa ni kan. Melentur buluh biar dari rebung. Waktu tu kita tak pandai. Oh, tu buluh dari rebung ya. Lepas tu bila dah besar-besar ni tanya, rebung panjang mana? Boleh ke melentur? Tu saya kata ada. Tak tahulah, adalah sebab dia sebut tu kan. Kadang tak betul sebutnya, tak lega kan. Macam orang kita ni suka nyebut Cina buta. Contoh kan. Saya tanya pasal apa nama Cina buta? Saya tanya orang lama-lama lah. Tuan Imam ni kan dah lama kan. Cina buta, ada Cina buta tak Mam? Ada nama tak Cina buta tu? Ada tak? Orang nikah 3 kan. Orang cerai talak 3, betul? Cerai talak 3. Lepas tu nak rujuk balik kan. Apa dia panggil? Cina buta kan? Tu saya tanya, mana datangnya? Apa sebab namanya Cina buta? Yang bercerai kau, yang buta Cina pasal. Saya tanya orang lama-lama lah. Orang lama-lama dia tahulah kan. Apa sebab Cina tu buta pula? Cina pemarah apa? You yang cerai, apa sebab saya buta? Sedap dia kita kan. Cina buta. Kau yang bercerai-berai, aku pula yang buta. Kau lah buta pula, aku pula. Tanya lama-lama pun tak boleh jawab. Imam pun tak boleh jawab. Apa sebab Imam? Apa sebab? Mana datangnya tu? Mana datang Tuan? Mana datang? Yang muda-muda tak payah tanyalah. Yang muda-muda dia ngikutnya apa dia tahu ni. Ni orang lama-lama ni. Dia yang cakap dulu ni. Cina buta. Kan? Seorang pun tak apa jawapan. Masjid surau saya pergi mana-mana tanya orang tua-tua kan. Cik, apa sahaja nama dia Cina buta? Ni orang dulu ni. Dia jalan kau dulu. Kau tajuk dulu pun jalan ke tu? Ni dulu. Kau jawab lah pasal apa yang kau pandai-pandai sebut Cina buta tu. Lepas ni jangan sebut.
Sebut Muhalil, marah Cina. Cina buta, Cina buta. Saya tak buta lah kita. Kan? Cerai berai, Cina buta. Apa dah? Pasal apa? Tuan-tuan. Betul dia kata, ni Piramli dah salah dulu ni. Buatlah Piramli pula salah. Piramli buat filem bukan suruh kita mengata orang. Dia buat filem tu, dia suruh fikirkan mesej yang nak disampaikan tu. Itu yang dia suruh fikir. Bukannya, tuan-tuan kalau tengok filem Tiga Abdul, dia suruh fikir. Pasal apa dia kata tengok? Pasal harta, adik-beradik pun boleh putus, bergaduh, tak bertegur siapa. Ini dia nak bagi tahu tu mesej dia, kalau jaga harta ni elok, jangan sampai kerana harta engkau adik-beradik putus. Piramli buat filem, mesej dia sampai, tuan-tuan. Alibaba Bujang Lapuk Kayu Bersikal kan, yang buat lagu tu. Kan? Siapa apa ni? Piramli kan? Kayu Bersikal Chopper tu kan. Kayu dia naik apa tu kan. Lepas tu dia nyanyi apa lagu tu? Apa penyamun tu kan? Chip kan. Tengok dia punya kekayaan. Rupanya penyamun ni, dia bukan semestinya penyamun ni teruk tak. Penyamun pun ada jadi hakim. Kita tengok tak filem tu? Jadi hakim, jadi orang kaya. Ibrahim Pendek siap pakai. Ush. Dia penyamun no. Dia penyamun tapi dia pakai baju pergi berniaga lah. 3 kali dia campak badan tu. Dia kata, tuan-tuan tak ingat cerita ni kot. Sebab saya hari-hari tengok cerita Piramli tu. Bukan saya tengok sangat, saya nak tahu apa cerita yang sebenarnya nak sampaikan. Bayangkan, jadi penyamun, dia boleh jadi hakim. Masa dia nak ngukum, nak kerat leher tu lah, dia pakaikan pakaian hakim tu kan. Dia penyamun. Rupanya tak heran lah, penyamun pun boleh jadi hakim ni tu. Orang baik-baik ni tak boleh percaya. Dia tak mesej Piramli. Tetapi tengok balik lah. Tajuk dia Alibaba Bujang Lapuk. Tuan-tuan kan, dia nak ceritakan banyaklah kisah dalam tu. Saya kadang-kadang sampai 5-6 kali tengok kan. Apalah Piramli ni nak sampaikan. Lepas tu dia suruh, ni ada rumah ni, dia nak kena orang pak kopi pangkah rumah dia tu. Kopi pangkah. Dia pangkah kan. Last sekali dia pangkahnya tandas kan. Nak bagi tahu mesej Piramli ni pandai tau. Piramli ni dia kepala otak. Tuan-tuan kan. Tuan-tuan tengok Tiga Abdul tu yang kau nak tipu undang-undang tak betul kan, sebelah pihak je. Kalau marah kau akan dijual. Harta kau akan dirampas. Satu pihak je buat undang-undang yang sebelah lagi tak boleh. Tapi Piramli cerdik kan. Kau tengok orang cerdik dia kata. Itu bodoh abang aku tu. Aku ni cerdik. Bila Mat Nisbu kata kalau boleh, tapi dengan syarat. Kalau kau marah, harta kau akan dirampas, kau akan dijual dan seluruh harta kau akan dirampas. Piramli kata itu kalau anak anda yang marah. Kalau ayah anda yang marah, tak ada apa, itu tidak adil kata Piramli. Piramli buat filem pandai. Maknanya undang-undang ni kau tak boleh sebelah pihak, kau mesti dua-dua kena. Saya telah membawa satu surat, kalau ayah anda marah, ayah anda juga akan dijual dan segala harta ayah anda akan dirampas. Setuju? 5 minit dia. Keluar bincang dengan dia punya penasihat. Penasihat 25% punya, 25%. Tuan-tuan balik tengok balik dia 25%. Penasihat ni tak berguna punya penasihat. Sign tuan. Jangan takut. Dia apa? Dia adik. Lagikan abang pun kita boleh ni. Ini kan adik. Sign. Kawan pun masuk. Setuju. Lah kali. Permainan dia tu macam permainan catur. Tuan-tuan tengok. Nampak tak? Mula-mula Mat Nisbu nak checkmate dia. Tapi tak boleh. Balik ambil bau saja. Tak boleh makan, ambil bau. Kenyang, lazat. Tapi Piramli cerdik. Yang 2 orang tu bodoh. Sampai kita jual.
Tuan-tuan tengok filem tu kan? Filem tu tuan-tuan. Tapi Piramli dia kata, kalau aku tak berhenti checkmate dia, dia mesti checkmate aku. Dapat Piramli punya checkmate, dia checkmate, kau boleh lagi. Dia checkmate sampai raja kau tak boleh bergerak, dia buatnya. Last kali marah dia kan, langsung kena jual. Piramli main catur hebat. Yang dua orang tu tak hebat sebab main catur ikut sistem Yahudi. Mana taknya disuruhnya prebet pergi depan dulu. Prebet tak pandai. Yang pandai duduk belakang. Ini sistem Yahudi kan. Orang berperang ni sistem Islam. Siapa depan? Kapten depan, Colonel depan. Ni orang pandai-pandai yang belajar yang hebat-hebat ni, kau duduk depan. Yang bodoh-bodoh semua belakang. Kau arahkan ni. Kita punya sistem yang bodoh-bodoh ke depan, yang cerdik duduk belakang. Main catur. Semua yang kecil-kecil tu kan. Chess kan? Semua kecil-kecil kan. Tolak 3 mati. Tolak sebab kena makan. Selangkah jahanam. Yang besar-besar duduk belakang, terbang sana, terbang sini. Bishop, castle, kuda, queen, king, semua main terbang jauh-jauh. Yang kecil 3 langkah je. Mampu. Kena jangkat sama. Itu sebab Nabi ajar perang cara Islam. Nabi ke depan, panglima hebat-hebat semua depan. Yang tak pandai duduk belakang. Aku arahkan. Duduk atas bukit tu. Duduk situ. Duduk situ. Ini tuan-tuan, kita punya sistem kena ubah. Tu tuan-tuan tengok cerita Piramli semula. Tu tak apalah cerita Piramli. Tuan-tuan tengok. Saya suka tengok, bukan tengok saja. Saya suka apa mesej Piramli nak sampai. Tapi cerita dia semua betul tuan. Tuan-tuan ingat tak yang pasir berdengung tu? Yang gajah dia tinggal bawah pokok tu. Ingat kan? Dia terbang naik tikar terbang tu, zam-zam ala kazam terbang kan. Dia pergi pasir berdengung. Gajah dia duduk bawah pokok seorang-seorang. Tu tuan-tuan. Tuan-tuan, saya koleksi Piramli ni hari-hari tengok. Bukan saya tengok saja, sampai orang rumah menyampah lah. Awak ni tak ada cerita lain ke tak tengok? Tak, kau tak tahu kan. Piramli buat filem. Madu 3. Dia nak ceritakan mati pun susah, hidup pun susah, mati pun susah. Piramli betul. Sekarang itu mati pun susah hari ni. Tak ada duit, susah orang nak mati. Kalau boleh jangan mati dulu. Duit belum ada. Kapan je dah berapa, mandi je dah berapa, kubur dah berapa, transport dah berapa. Dekat 2,000 bang. Kalau tak ada khairat kematian, mampus. Masuk khairat kematian. Tak ada khairat kematian, orang tak nak buat. Siapa nak buat? Tak ada khairat kematian. Itu sebab tuan-tuan kat sini ada khairat kematian kan. Masuk khairat kematian. Setahun ada yang RM50, setahun RM30. Itu pun tak boleh bayar. Astro tiap bulan bayar. Pelik betul tu. Tapi bukan sinilah, tempat lain lah. Tapi sama yang kadang-kadang dia ni. Ada khairat kematian RM5 tahun, RM30. Tengok nama banyaknya tak bayar. Astro hari-hari setiap bulan bayar. Tak pernah. Jangan lambat nanti kena potong. Jangan lambat kena potong. Yang kita nak mati, orang tak ingat kan. Saya ngurus jenazah, saya tahulah tuan-tuan kan. Kadang-kadang dia orang tanya, ustaz, tapi belah Johor ni kebanyakan yang saya urus semua ada khairat kematian. Belah Johor lah kebanyakan dia saya urus. Kalau saya hantar ke Johor ni ada khairat kematian kan? Kebanyakan lah kan? Kemudian sikit kita 7 lebih dah. Kemudian golongan yang kelima tuan-tuan, terdiri dari orang yang mendapat seksa kubur terus menerus. Masuk tu tak ada tuan-tuan, tak ada rehat dia sampailah yaumul qiyamah. Masuk tu kena rembat saja, tak payah tanya dah, memang kena beduk tu kan? Dah memang salah. Masuk tu dah memang salah. Ni masuk belum salah lagi, ada benda yang dia buat betul lagi. Ni orang dulu punya mak ayah lah kan. Masuk rumah tak tanya dah, dia bedal dulu, rotan dulu sampai lepas tu baru tanya, kemana kau pergi tadi? Orang tanyalah dulu kan, sebab dia tahu dah kau memang salah. Kita masuk tu dia rembat terus, tak berhenti rembat tu. Memang tanya pun tak boleh jawab, dah tentu tak boleh jawab punya. Siapa golongan ini? Golongan ini ialah golongan kafir dan munafik. Dia seksa kubur golongan ni tidak akan berhenti sampai yaumul qiyamah. Terus menerus, tak ada soal jawab dah. Kau memang kau dapat benda lah ni. Orang kafir ni lah
orang munafik ni. Dia masuk tu, hari pertama masuk, malam pertama sampai tu, kau kena rembat terus. Apa nak jawab? Soalan pertama, ma rabbuka, nak jawab apa? Maka dia diazab oleh Allah. 5 golongan ni diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan kelima ni. Itu bawa alam kubur, baru duduk situ. Belum habis lagi. Nanti part 3. Dia ada sambungan dia lagi ni. Bila dah habis soal kubur, berapa lama dia duduk di alam kubur itu. Kemudian dipindah ke satu alam, namanya alam akhirat, yaumul akhirah. Kita sambung part 3 akan datang. Bila tak tahulah. Harap-harap dapatlah datang selalu kat Johor ni kan. Harap-harap lah. Tapi tunggulah, ini pun berbulan-bulan tak datang kan. Bukan tak nak datang tuan-tuan, duduk sibuk kan. Kan nak datang ada urusan mayat, ada orang meninggal semacam tuan. Mayat ni bukan boleh tangguh-tangguh. Boleh minggu depan tak boleh. Meninggal hari ni nak tanam baru ni kan. Tak boleh tuan-tuan. Kadang saya nak bergerak kuliah pun tuan-tuan telefon, Ustaz ada orang meninggal lah. Takkan kita nak kata simpan dululah. Tunggu saya habis kuliah. Ustaz, dia orang nak cepat lah Ustaz. Paksalah cancel kuliah. Tuan minta maaf tak dapat kuliah. Pada jenazah ni minta segerakan. Kadang jenazah dah berbau, tak boleh tangguh juga. Ustaz, jenazah dah teruk kritikal Ustaz, bau. Okey, nak sekarang lah. Sekarang Ustaz, sekarang. Dia bukan macam boleh kau nak aku, kau tunggulah. Bukan boleh lagu tu. Kalau kita cakap macam tu, sat lagi viral lagi. Apalah dia ni, kata nak buat urus jenazah, tapi orang cakap macam tu jawab. Dia tak payah layan ni lah. Saya tu kami layan tuan-tuan. Nak tanam mana ni tuan? Nak tanam kat ni Kota Baru lah, Kelantan. Kelantan okey, hantar. Mana tuan? Balik Raja. Hantar balik Raja. Tengah malam. Banyak kali dah tim saya hantar ke sini tuan-tuan, dia tak kenal. Sebab dia tak hantar ke Pura Kencana. Dia hantar tempat lain. Dia hantar tempat lain tuan. Balik Raja darat lah, apa semua dia hantar situ tuan-tuan. Dan kadang-kadang saya yang datang, kadang-kadang kawan yang datang. Kalau belah Johor ni banyak saya datang lah. Sebab dia tahu tuan. Sebab dia tahu Ustaz ngajar Johor kan. Ustaz pergi Johor lah. Sebab orang Johor ni sila-sila bulan dia ngajar kita, mampu gitu. Saya pernah sekali hantar di Kulai. Di Kulai. 2 kali. Sekali tu di Muar, sekali tu di Kulai. Saya duduk lah, saya bawa van. Dia tengok saya bawa van kan. Saya pun bagi tahu. Okey, jenazah ni lelaki, kepala dia belah kiri. Saya cakap dengan waris. Sampai kat masjid tu, waris bagi tahu kat imam. Mam, ni lelaki kepala dia kiri. Tak apa. Kiri pun boleh, kanan pun boleh, tak apa. Tu jenazah tu dia tak kepala belah kanan lah. Waris bagi tahu, mam, kena ubah ni. Tak payah, boleh, tak kisah. Kiri ke kanan. Itu bukan ke kepala. Boleh, tak ada masalah. Ni imam ni. Ni dia Johor ni, saya kenal. Itu waris bagi jumpa saya, Ustaz. Dia tak mau dengar lah imam ni. Saya pun pergi lah, tuan. Kepala ni lelaki kan. Kepala dia sunnahnya belah kiri duduk. Itu dia tengok saya. Kalau belah kanan kenapa? Tak ikut sunnah, tak ikut adab. Saya imam sini tau. Aku kan. Betul saya kata, memang tuan imam. Ilmu ni bukan kira imam tak imam. Saya dah geram kan. Aku ni jenis temperature cepat naik kan. Saya bila orang tunjuk kitab ikutlah kan. Saya dah lama imam sini. Saya kata tak kisah lama imam tak lama imam. Ilmu ni bukan kira imam tak imam. Ada je imam yang tak ada ilmu. Sampai tak tahu nak buat macam mana kan. Bila kita dah tunjuk, tuan-tuan lah. Dia kata, awak tak payah ajar saya lah. Saya memang kerja mengajar tuan. Walaupun saya buat banyak jenazah, saya memang mengajar tuan. Aku bagi lah kan. Kadang-kadang saya kata kita ni sombong, tangkuh. Sebab kita ada jawatan. Kita sombong tu pasal kita ada jawatan. Pasal apa? Macam suami isteri lah. Kita belagakkan suami isteri tu pasal apa? Pasal aku suami.
Kau lah nak ajar aku ni laki kau. Padahal laki tu bodoh tak tentu arah. Bukan cerdik pun. Tapi kita ni ada perasaan sombong ni kan. Cuma kita tak sedar ya. Kadang bini cakap tu betul. Tapi kita punya ego tu tinggi, tak mau dengar. Lepas tu dah salah kan, tak mengaku lah tu. Tapi bukan tuan-tuan lah, tapi sama ya. Sebab saya pun lelaki. Tuan-tuan, ego tuan-tuan tak adalah setinggi saya. Sebab saya ustaz. Bini tak ustazah, lagi sombong tau. Kadang saya cakap, aku dah ngajar orang ramai, kau lah nak ajar aku. Tapi bini kata, yalah, awak tak masuk neraka, yang masuk orang lain je. Tu yang pedas dengar. Bini pukul neraka, dia tak pukul lain, dia pukul neraka. Mana dia tahu ustaz-ustaz mana dia masuk neraka, dia semua syurga semua. Orang lain je neraka dia tu. Sebab ustaz-ustaz ni semua maksum lah, terpelihara. Tu yang sentap je tu. Kan? Kita ni tuan-tuan, tak payahlah sombong. Kita ni bukan cerdik mana pun, sama ya. Ilmu seorang sikit ya. Belagak nak mampu rasa macam pandai tu. Tambahlah orang panggil ustaz, Ustaz Al-Fadil, Ustaz. Lagilah 5 macam musuh. Al-Fadil. Al-Fadil tang mana? Kau tak dikena badal dalam kubur esok pun kau dah agakal. Tak payah sombong. Kita tegur tu, kalau betul ikut je lah. Kita manusia. Kan Nabi pun ikut pendapat para sahabat. Kita nak sombong, bau title jadi ustaz, bau title jadi imam, tak payahlah. Saya orang tegur, saya kata, saya memang kan betul lah tuan cakap tu. Ada gak baik ustaz pun mengaku gak kan. Dah salah kau nak macam mana? Takkan kau nak negakkan yang salah kot. Tapi hari 7.30 kita sambung part 3 akan datang. Tunggu saya datang sini. Bila? Wallahu a'lam. Tapi rasa kerap datang Johor pula balik semula kan. Dah lama tak datang Johor ni, mungkin lah kerap nak datang Johor lah. Sebab banyak negeri-negeri saya dah berhenti kan lah. Dah banyak. Sebab saya itu cadang nak mengajar dekat sebelah rumah ya. Kuliah saya nak buat keliling rumah ya. Keluar pintu kuliah, keluar tingkap kuliah. Tapi orang situ lah tak panggil. Dia kata, ustaz ni kau jangan panggil, pedih telinga bang. Panggil ustaz lain lah kan. Tu yang datang juga ke Johor ni. Johor ni tak ada je telinga aku datang lah. Jadi tuan-tuan cukup setakat tu. InsyaAllah kita jumpa lagi part 3, bagaimana kesudahan setelah kita tidur di dalam kubur akan diheret sampai ke Yaumul Masyar nanti. Part 3 akan datang siri seterusnya. Jadi tuan-tuan cukup setakat itu. Dan siapa, saya ada bawa minyak wangi, siapa nak minyak wangi Raudah Madinah asli, tuan-tuan, tapi mahal lah harga dia ya. Ni minyak tuan-tuan, bukan air ni. Bukan macam tak minyak wangi wakaf tuan-tuan tu, yang pakai pukul 7:01 dah hilang bau tu atas tempat bank akhirat tu. Itu semua minyak wangi pakai 7:01 dah tak ada bau kan. Calin betul karang dah tak ada bau. Yang ini pakai pagi ni, malam karang ada bau ke ni. Tapi mahal harga dia. Harga dia sebotol ni RM10 ya. Siapa nak, ada dalam kereta saya ada 2, satu Kasturi Kijang, satu Raudah Madinah. Jangan beli dulu, ambil belajar daripada filem Piramli, ambil bau dulu. Kalau wangi kat tuan-tuan boleh beli. Sebab tak sama wangi ni. Ada orang kata wangi Ustaz, ada orang kata tak wangi Ustaz. Dia tak sama. Sebab macam Piramli buat. Ambil bau dulu Ustaz. Okey, wangi nak beli Ustaz, baru beli. Tak wangi Ustaz, tak payah beli. Dia tidak ada paksaan. Piramli kata macam tu. Ada 2, satu Raudah, satu Kasturi Kijang. Saya punya original. Tak boleh campur-campur, jangan campur air kan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khashyana zakina syakiran zibillah wa akrimna bittaqwa jamana bil afiyah. Rabbana sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.